وأتوب Adi? إليه Oh, من Adi. جميع المعاصي Hello, hello, hello. كل Ya, الذنوب Faizal. والآثام Hello, Assalamualaikum. كل Assalamualaikum ذنب warahmatullahi. Boleh أذنبه. dengar? Dengar, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, Wan. Alhamdulillah semakin sihat. Cuma masih batuk dengan semua lagi. Jadi mudah-mudahan syifa lah malam ni. Untuk kelahan. Allah. Apa ketuk payuk? Oh, besok lah rumah baru nak masuk. Aku main. Aku main lagi. Tak apa, tak ada masalah. Saja. Yus dah kereta lagi ke Yus? Oh, masya-Allah. Dalam Yus kereta lagi, Syukuri. dalam kereta. Dalam kereta. Allah Allah. Baik, insya-Allah kita mula lah. Boleh kan? Boleh, insyaAllah. Dia boleh onside ni. Aku aku dah duduk. Dengar tak? Kau terlekat dekat Jelas Faizal, jelas. Hobi. Jelas. Tapi kalau boleh tu. Boleh dah. Baik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام والصحب المحترم ولمشايخنا معلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا إلى أرواح شيخنا الشيخ زكريا بن هدي ومسار وأستاذ عبد الله وأستاذ منان وكل المعلمين جميع المسلمات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على Dia tak dengar ni. Pak Izwan tersekat rasanya. Tunggu je.
Kita tunggu sekejap ya. Masalah connection Pak Izzuan ni. Kita tunggu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Okey, dengar-dengar Pak Izzuan. Jelas. Minta maaf tadi dia auto disconnect tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal qatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah malam ini kita sambung lagi muzakarah berkaitan dengan kitab Madkhal Tauhid, pintu bagi ilmu tauhid, bagi mempelajari berkaitan dengan sifat yang wajib pada hak Allah taala, sifat yang harus bagi hak Allah Ta'ala dan sifat yang mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah boleh dengar tak? Jelas. Ya baik. Tadi malam ni insyaAllah kita nak baca balik disebabkan minta maaf minggu lepas saya tak mampu untuk muzakarah sifat 20 ni sebabkan ada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami diuji dengan COVID lah. Di benda tu kita mungkin selama hari ni kita duk mengaji berkaitan dengan sabar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak uji tu, dia nak tengok kita ni sabar di mulut ke sabar macam mana. Jadi alhamdulillah hadis yang kita selalu duk baca, bahkan permulaan kelasnya Ustaz Wan itu, Ustaz Wan pada sentuh ajab li amri mu'min. Ajibnya orang yang beriman ni semua perkara bagi dia baik. Kan? Bila dapat kebaikan dia syukur, bila dapat ujian dia sabar. Jadi kita sabar di mulut tu kita mampu nak kata. Kan hatta yang kita duk bercakap pun sebenarnya kita kata sabarlah dengan ujian. Tapi bila mana ujian tu hanya kita dengan Allah.
kita tahu bahawa diri kita ni macam mana iman kita, macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabkan mungkinlah kita duk belajar sifat 20 ni kita kenal Allah, maka hak itulah kita nak jadikan ia sebagai untuk kita husnuzan dengan Allah. Kerana Allah kata dalam hadis qudsi, ana dhanni 'abdi, maksudnya aku ni bagaimana yang dianggapkan oleh hamba aku. Jadi kalau kita ni beranggapan pada Allah, yakni kita husnuzan, kita beranggapan baik pada Allah, maka itulah tanggapan kita terhadap Allah dan Allah pun terhadap kita. Jadi sama-sama kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah kurniakan kita kesabaran, Allah kurniakan kita sifat suka syukur bila terima nikmat dan sabar bila diuji dengan musibah, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak ke page belakang satu tadi berkaitan dengan perbuatan wajib pada syarat atas sekalian mukallaf. Baik. Okey. Jadi pada pengajian muzakarah kita 2 minggu lepas, jadi ada yang mungkin keliru lagi berkaitan dengan apa tu sifat wajib pada Allah Ta'ala, apa tu sifat mustahil dan harus bagi akal. Baik, malam ni kita nak cerita sikit, nak ulang kaji sekadar ulang kaji, insya-Allah. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh nak buka kamera, tak ada masalah. Buka kamera pun tak ada masalah. Baik, kita baca sikit lah. Kita dah baca dah minggu lepas. Cuma kita dalam bab pengajian sifat 20 ni ataupun mana-mana ilmu pun tak apa, biar kita lambat sikit tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh faham apa yang kita bawa sebab kita nak pegang benda tu. Jadi baik. Ada yang tanya, dia mungkin keliru berkaitan dengan sifat, apakah berkaitan dengan wajib pada syarak dan berkaitan dengan wajib pada hukum akal. Baik, kita terang pertamanya berkaitan dengan hukum syarak. Maka bila berkaitan dengan hukum syarak, ia terikat dengan 5 hukum taklifi. Apa tu 5 hukum taklifi? Hukum yang memang dah ditetapkan oleh syarak. Apa tu? Yang pertama wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga harus. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Maka tak ikut susunan lah, dia ada 5 tu. Maka tuan-tuan nak ikut yang wajib dulu kan, yang haram kan, tak ada masalah. Tapi 5 tu adalah hukum taklifi, yang mana bila kata hukum syarak, hukum dinisbahkan pada suatu perkara. Maka dalam hukum syarak ni dia ada hukum dia berkaitan dengan kita mengaji ilmu fiqh, berkaitan dengan ilmu syarak, berkaitan dengan kita kata ilmu yang berkaitan dengan syariat ni dia ada berkaitan dengan 5 hukum yang taklifi yang biasa kita dengar lah. Adapun memang dalam sunat tu pun ada perbahasan dia lagi, ada tingkatan dia, ada mungkin muakkadah, ghairul muakkadah, ataupun dalam sunat tu dia ada dia juga dipanggil mustahab. Tu dalam bab perbincangan yang lain lah. Okey, adapun hukum 5 tadi dalam syarak, wajib tu erti dia apa? Wajib tu maksud dia kita nak bagi pencerahan yang ringkas lah. Wajib tu bila kita kata solat fardu tu wajib, maka bila buat wajib untuk kita lakukan dan mendapat pahala, maka ditinggalkan mendapat dosa. Tu wajib yang kita kata yang sekadar uruf orang pun tahu. Maksud dia wajib ni apa? Mesti kena buat wajib, bukanlah tentu rajin tak rajin tak. Maksud dia wajib ni perkara yang diwajibkan atas orang yang mukallaf. Contohnya solat, dia wajib solat. Bila dia solat, dia mendapat pahala daripada perbuatan tersebut. Contohnya, ada pun orang kata menutup aurat, orang kata tak sampai lagi hidayah. Dalam bab wajib ni dia tak boleh tunggu hidayah. Mau tak mau tetap kena buat. Maksudnya tutup aurat tu wajib, maka mau tak mau tetap kena tutup aurat. Dia bukan boleh tentu hidayah tak. Baik, yang kedua hukum sunat. Sunat ni apa? Sunat ni perkara yang bila buat mendapat pahala, tak buat tidak dapat apa-apa. Tapi kata guru kami, ta'arif yang dia berikan, sunat ni adalah perkara yang bila dilakukan ia mendatangkan pahala, bila tak buat rugi. Jadi itu sunat. Asal sunat ni dia ada banyaklah sunat. Jadi sunat ni perkara yang
dilakukan yang mendatangkan pahala dan ditinggalkan rugilah. Baik. Adapun harus ni buat boleh, tak buat pun tak ada masalah. Contohnya hukum tengok TV. Tengok TV harus. Kan maksudnya tengok perkara yang boleh ha. Maka buat pun tak apa. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Adapun haram. Haram ni makna ringkas dah saya bagi. Haram ni makna kata perkara yang perlu ditinggalkan. Jika ditinggalkan kata ulama mendapat pahala. Jika dilakukan mendapat dosa. Kita kata perkara yang haram lah. Contohnya minum arak. Minum arak tu adalah haram, perbuatan tu haram. Maka ditinggalkan. Jika kita buat, dapat dosa. Baik. Yang kelima, makruh. Makruh ni, makruh ni yakni perkara yang kalau boleh, perlu dielakkan. Ditinggalkan, makruh. Bila buat tu, ia tidak mendatangkan dosa. Cuma makruh. Ada kita kata, benda-benda yang makruh ni, contoh makan bawang sebelum solat. Jadi benda tu tak ada masalah, boleh makan. Kan benda hukum makruh. Tapi bila makan tu, bila tidak bersugi atau bersiwak, maka benda tu dia jadi makruh kerana ia menimbulkan bau. Jadi itu kita kata kita nak bagi penjelasan berkaitan dengan hukum taklifi. Wajib, harus, makruh, sunat dengan haram tadi. Adapun yang mungkin orang keliru berkaitan dengan hukum wajib, hukum mustahil, hukum harus yang kita nak mengaji ni, yang tiga tu berkaitan hukum akal. Jadi hukum yang berkaitan dengan syarak yang tadilah kita cerita hukum 5 taklifi tu. Baik. Adapun hukum wajib yang kita nak belajar, yang kita belajar pada sekarang ini berkaitan dengan hukum berkaitan dengan akal. Baik, ada orang tanya, kena pakai akal ke? Tak boleh ke kalau kita pakai dalil Quran? Baik. Dalil ada dua. Yang pertamanya dalil naqli, naqal. Dalilnya qat'i. Yang mana adalah Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Itu yang naqal. Adapun yang kedua dipanggil dalil aqli ataupun juga dipanggil sebagai burhan. Burhan tu apa? Kata ulama, dalil tu dia, burhan tu dia. Ada banyak nama lagi. Maksud dia ada wa'mai dalil, wa'mai burhan, wa'mai nas. Nas tu kira dalil lah. Cuma burhan ni ia lebih pada dalil akli. Dalil yang berkaitan dengan akal, yang mana kaedah metodologi berfikir. Baik, baik. Kerana nak faham Al-Quran hadis pun kena ada akal. Maka tak boleh kalau kita nak faham Quran hadis berdasarkan ayat Quran saja. Kerana dalam tersebut ada ilmu yang berkaitan dengan akal, berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan qiyas, yang perlukan pada pemikiran, metodologi pemikiran, ilmu yang berkaitan dengan maksudnya ilmu tu berkaitan dengan kena fikir benda tu. Sebab tu ayat Quran pun ada, afala yatatazakkarun afala yatadabbarun, adakah kamu tak ambil fikir, adakah kamu tak ambil yatadabbarun ni, tak ambil kita kata sebagai mentalaah benda tu, sebagai kita kata tak ambil sebagai fikirlah benda tu. Jadi dalam bab apa pun memang perlukan kepada kita kata dalil akli, kepada akal. Sebab itu mukjizat kita kata. Mukjizat ni benda yang mencari akan adat, yakni benda yang mukhalafah dengan adat. Contohnya, tapi kita kata kita nak bagi faham. Mukjizat ni adalah suatu yang mencari adat, tapi ia harus bagi akal kita. Contohnya, apa tu mustahil bagi adat? Contohnya, tongkat Nabi Musa bila dilemparkan jadi ular dalam Quran sebutkan. Jadi kalau kita kata ikut akal kita, ikut adat kita, ikut hukum adat, maka mustahil. Mana boleh tongkat tu baling jadi ular? Tapi ikut hukum akal, dalil akli berlandaskan naqal Quran, maka kita wajib percaya, yakin benda tu kerana diceritakan dalam Quran. Maka akal kita terima benda tu disebabkan itu adalah mukjizat Nabi Musa AS. Adapun mukjizat Nabi SAW, Nabi Muhammad, banyak berkaitan dengan belah bulan ke, kita kata belah bulan. Baik, hukum adat kata tak boleh manusia nak belah bulan, kan? Tapi kita yang ada iman ni, yang ada fikiran, kita kata
bila kita gunakan hukum akal kita kata benda tu harus. Kerana benda tu harus bagi Allah, boleh jadi menjadikan ia dan tidak menjadikan ia. Contohnya, kita kata kami beriman bahawa kami terima oleh akal bahawa Nabi SAW belah bulan. Adapun orang kafir Quraisy kata benda tu sihir. Kan? Bila bercakap dengan adat ni dia kata benda tu sihir. Tapi orang mukmin dia berkata baik, benda tu terima pada akal kami kerana itulah mukjizat Nabi SAW. Jadi habaq apa? Mukjizat ni suatu benda yang bercarik dengan adat. Tetapi harus bagi akal kita untuk terima. Baik. Banyak lagi benda-benda yang bercarik dengan adat tapi akal boleh terima. Contohnya apa lagi? Contohnya Nabi Ibrahim AS. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka bila Nabi Ibrahim AS dicampakkan oleh Namrud dalam api yang sangat panas. Maka kata ulama, panasnya api itu kalau kata ada makhluk yang duduk berhampiran pun mesti akan terbakar kalau bukan masuklah api. Akan tapi nak habaq apa? Kalau kita ikut pada logik akal, kita kata pada adat, hukum adat, api itu panas sifat dia. Tidak. Api itu sifat dia panas dan membakar. Tapi kerana perkara itu ada mukjizat Nabi Allah Ibrahim AS, maka ayat Quran bunyi apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Dan berkatanya qulna ya naru kuni bardan wa salaman kepada api tersebut, bardan jadi sejuk, wa salaman dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim AS. Maka kita kata akal kita harus terima benda tu. Maka akal kita terima kerana itu adalah mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim AS. Nah, itu nak habaq kata akal ini adalah satu metodologi pemikiran yang perlu ada. Bahkan ia jadi tangga dalam untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sentuh sikit berkaitan hukum wajib bagi pada akal. Kita dah baca dah minggu lepas. Cuma kita nak terang. Cumanya minta maaf sebab ada yang mungkin tak faham berkaitan dengan kita kata kaedah penulisan kitab-kitab lama ataupun bahasa orang Kedah. Jadi hari ini saya nak terang sikitlah. Erti wajib, artinya barang yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Baik. Barang yang tidak diterima, barang tu kita kata mudah ni bahasa kitab lama. Barang ni kalau kita kata perkara yang tidak diterima, kata kita nak terjemah dalam bahasa moden ni, perkara yang tak diterima oleh akal akan tiadanya. Okey, kita nak bagi nampak. Okey ya. Tuan ambil point. Apa tu wajib? Artinya barang yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Perkara yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Tiada ni apa? Tiadanya merujuk pada sifat wajib bagi Allah. Okey, 20 sifat tu. Okey, saya nak bagi nampak. Baik, kita baca sekali lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata musannif, arti wajib artinya barang yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya, yakni akan tiadanya 20 sifat wajib bagi Allah tersebut. Tadi minta turun kepada sifat tadi. Okey, baik. Baik. Okey, saya nak tunjuk bagi nampak. Okey, kita baca tadi erti wajib tu apa? Barang yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Maksud dia kita tak terima oleh akal kalau kata orang kata Allah tu, orang kata tiada sifat-sifat ni, 20 sifat. Ni ada di bawah ada lagi lah. Okey, contohnya saya nak terang. Ada orang kata Allah tu tidak wujud. Baik, baik. Tadi ta'arif wajib tu apa? Perkara yang tidak diterima oleh akal kita akan tiadanya apa? Tiadanya sifat. Kalau ada orang kata Allah ni tidak ada sifat 20 wajib ni. Maksud dia orang kata Allah ni tidak ada wujud. Wujud artinya bahasa Melayunya wujud artinya ada. Qidam. Qidam ni artinya sedia. Baqa artinya kekal.
mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, artinya bersalahan atau menyalahi Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Makna Allah ni tak sama dengan benda yang baru. Ada dua. Yang pertama hadis. Hadis ni makhluk. Yang kedua dia khaliq. Khaliq ni pencipta. Hadis ni adalah makhluk. Makhluk ni apa? Benda yang tidak ada pada permulaannya diadakan dan kemudian ditiadakan. Itulah makhluk ataupun hadis baharu. Baik. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, yakni Allah ni dia ada dengan sendirinya tanpa dibuat. Macam makhluk ni, kita ni tidak ada. Kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti satu masa kita akan ditiadakan. Yakni kullu man 'alaiha fan. Semua manusia ni akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Melainkan yang tinggal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Minta maaf saya minum dah. Baik. Arti wajib tadi apa? Barang yang tidak diterima ataupun perkara yang tidak diterima oleh akal kita akan tiadanya apa? Tiadanya tadi sifat-sifat 20 tadi tu. Contoh, orang kata tadilah. Orang kata Allah ni tidak wujud. Baik, kita tolak kerana kita yakin, akal kita kata Allah tu wujud. Ini berkaitan dengan akal. Adapun ayat Quran tu pun ada dalilnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Nanti kita akan masuk. Jadi kerana apa penting dalil Al-Quran dari naqli dengan dalil aqli ni? Kerana dalil-dalil inilah yang disepakati oleh naqal dan akal akan adanya perkara tersebut. Sifat 20 tu, wujud, khidam, baqa', mukhalafatu ta'ala hawadith, sampai 20 sifat tu. Ataupun jalan ijmalinya 13 sifat. Jalan ijmali, jalan ringkas 13. Adapun jalan tafsili, jalan yang kita nak hurai satu persatu ni ada 20 sifat. Nanti kita akan cerita lagi lah kemudian ke depan. Baik. Cuma kita nak bagi nampak apa tu sifat wajib bagi Allah. Yakni wajib pada akal. Yang tadi kita cerita wajib pada akal, artinya barang yang tidak diterima, yakni perkara yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Maksudnya kalau orang kata Allah tu tak wujud, maka kita kata tak terima oleh akal kerana Allah tu wujud. Ataupun orang kata Allah tu baqa', yakni bahasa Melayu kekal. Orang kata Allah tu tidak kekal, maksudnya Allah ni akan binasa. Maka akal kita kata aku tak terima kerana akal aku kata Allah tu Allah yang wujud, Allah tu Allah yang kekal selama-lamanya. Tu kita nak habang kata erti wajib pada akal. Baik, boleh faham tak? Kan nak buat soalan? Boleh clear tak? Kalau kata ada soalan boleh tulis ataupun boleh cakap, terus tak ada masalah. Kita biar kita mengaji lambat sikit tapi kurang-kurangnya kita faham apa yang kita mengaji tu. Boleh faham Adi? Alim boleh faham tak? Baik, alhamdulillah. Baik, itu erti wajib pada akal. Adapun mustahil sama juga. Mustahil artinya barang yang tidak diterima oleh akal akan adanya, yakni perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Contohnya kita kata akal kita tak boleh terima kalau orang kata Allah sekian-sekian. Contohnya apa? Baik. Contohnya perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Contoh lawan kepada wujud tadi Adam. Maksudnya Adam ni apa? Tiada. Kalau kata orang kata Allah tu tiada, kan tuan-tuan kena beza tau. Sifat wajib tadi barang yang diterima, perkara yang diterima oleh akal akan tiadanya. Maksud dia kalau orang kata Allah ni tidak ada 20 sifat yang wajib tadi, maka akal kita tak boleh terima. Apa tu sifat 20? Wujud, khidam, baqa'. Kan? Wujud tu apa? Wujud tu artinya ada. Kalau ada orang menafikan Allah tu ada, maka akal kita tak terima. Baik. Sifat mustahil ni artinya perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Baik, contohnya.
lawan pada sifat 20 bagi wajib bagi Allah dan sifat 20 mustahil. Dia turun sifat 20 mustahil ni. Ada tak? Kata ada. Tak apa, kalau tak ada tak apa. Ada mungkin ke belakang lagi. Baik. Tak apa. Kita nak lagi faham. Baik. Erti mustahil itu perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Contoh. Antara sifat mustahil ni lawan pada sifat wajib. Sifat wajib pertama wujud. Maka lawan dia sifat mustahil, wujud artinya ada. Lawannya tiada. Baik. Yang kedua sifat qidam. Qidam ni artinya sedia. Sedia ni maksud dia memang Allah ni memang tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Memang Allah ni sedia ada. Baik. Jadi lawannya kita kata tidak sedialah, maksud dia Allah ni dijadikan. Baik. Adapun makna ta'rif mustahil, perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Contoh, orang kata Allah tu tiada. Allah tu tidak wujud. Baik. Maka kita tak terima bila mana orang kata adanya sifat yang mustahil bagi Allah tu. Contoh, Allah tu lemah. Allah tu akan binasa. Orang kata Allah tu tidak wujud. Allah tu sama dengan makhluk. Maka kita mustahil kita menafikan bahawa tidak diterima oleh akal akan adanya sifat-sifat kekurangan tersebut. Baik, itulah sifat mustahil. Baik, boleh faham ke dah? Baik. Adapun sifat wajib tadi ada 20 sifat. Nanti kita minta ni hafal lah. Tu yang di skrin tu. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala hadis sampai 20. Kan? Ada 20 sifat. Ditambah dengan sifat ma'nawiyah tu, kaunuhu tu ma'nawiyah. Contoh. Baik, tuan-tuan tengok sifat nombor 7. Qudrah, artinya berkuasa. Sifat 8, iradah. Baik, sifat qudrah, iradah, ilmu, hayal, sama', basar, kalam. 7 sifat ni adalah sifat ma'ani. Baik. Ada nanti dia akan ditambah selepas itu sifat ma'nawiyah. Kaunuhu, contoh tengok nombor 7. Qudrah, sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah yang berkuasa. Iradah. Kan? Nanti dia akan ada dalam sifat ma'nawiyah, dia akan tambah. Yakni, kaunuhu muridan. Keadaan Allah yang berkehendak. Nanti yang tu kita akan belajar ke depan lah. Yang tu tak mau bagi pening kepala lagi. Cuma malam ni kita nak perjelaskan berkaitan dengan sifat wajib pada akal, apa tu makna ta'rif wajib pada akal, apa tu makna mustahil bagi akal. Adapun makna harus, kita masuk sikit makna harus. Fi kulli mungkin au tarakhu. Baik. Artinya harus atau bahasa Arabnya jaizun. Jaiz. Artinya barang yang sah diterima pada akal akan adanya dan tiadanya. Baik. Fi'lun kulli mumkin au tarkuhu. Maksudnya berbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Itu perkara harus bagi Allah. Yakni kita kata sifat harus ni adalah contoh hujan. Boleh jadi kalau kita nampak pada pandangan kita, nampak kita kata awan mendung. Jadi kita kata mungkin hujan dan mungkin tak hujan. Kerana itu adalah sifat harus bagi Allah. Kerana Allah Subhanahu Taala harus bagi Allah untuk turunkan hujan ataupun tidak turunkan hujan. Sama juga macam COVID ni kita kata. Maka adalah harus bagi Allah Subhanahu Taala untuk jadikan COVID dan tidak jadikan COVID. Maka benda ni harus bagi hak Allah Subhanahu Taala. Baik. Jadi kita harap erti wajib pada akal ni, atas ni boleh faham apa tu makna wajib. Perkara yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Tiadanya apa? Kalau orang kata Allah ni tidak ada 20 sifat yang wajib tu. Maksudnya kita menolak. Kalau kata Allah ni, ada orang kata Allah ni
yakni tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Maksud dia bila orang kata Allah ni tidak memiliki sifat kesempurnaan, sifat wajib 20 tu, maka akal kita aku menolak. Maka tak terima oleh akal kalau kata Allah ni tidak ada sifat-sifat yang sempurna. Kalau ada orang kata mustahil ni apa? Artinya perkara yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Baik, kita menolak bila mana ada orang kata sebarang sifat kekurangan bagi Allah, kita tolak, tak terima oleh akal akan adanya sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan erti harus pada akal ni yakni barang yang diterima ataupun perkara yang sah diterima pada akal dan adanya dan tiadanya, yakni barang itu boleh jadi ada dan boleh jadi tiada, yakni perkara itu boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Seperti besok boleh jadi ada hujan dan boleh jadi tiada hujan. Baik, yang tu kita kata tadi, harusnya bagi Allah menurunkan hujan atau tidak turunkan hujan. Contoh kita nampak dah ada tanda-tanda nak hujan, alamat ada pokok hujan, kan awan jadi mendung. Akan tapi ia adalah harus bagi Allah, kerana ada kalanya nampak tanda-tanda nak hujan tapi tidak ada hujan. Yang kedua, ada kalanya tengah hari yang terang menerang tapi Allah turunkan hujan. Kerana perkara tersebut harus bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh faham ke no? Kalau ada soalan boleh tulis insya-Allah. Baik, tapi kepada muka surat seterusnya insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, minggu lepas kita dah terang berkaitan dengan nama-nama sifat, nama-nama ilmu akidah ini. Kan banyaklah, nanti tuan-tuan boleh tengok di atas tu saya dhabit sikit. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu aqaidul iman. Semuanya kita masuk sikit berkaitan dengan nak sentuh berkaitan dengan kita dah baca dah cara mengenal yakni ma'rifatullah, berkaitan dengan kita kata mengenal Allah Ta'ala itu bukanlah seperti mana kita mengenalkan sesuatu yang ada di alam ini, kerana cara mengenal sesuatu yang ada di alam ini adalah melalui panca indera. Baik. Panca indera tu macam kita kata minggu lepas. Cuma ada sikit huraian lah. Boleh dengar tak? Sebab dia sini dia macam line kacau. Boleh dengar tak? Boleh. Dengar Faizal. Dengar. Boleh sebab sini dia reconnect. Di. Ya. Pak Izzul ada ke? Ya, Pak Izzul reconnect kot. Okey. Tunggu saat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar? Minta maaf lah. Dia auto reconnect. Okay, dengar. Baik, minta maaf. Baik. Adapun berkaitan dengan minggu lepas, kita ada cerita berkaitan dengan panca indera. Baik. Jadi, dia macam saya cerita minggu lepas tu, mata kita ada, kita kata kita ada panca indera kita ada 5. Mata, telinga, tangan, hidung, mulut. Itu kita kata alat panca indera. Adapun mata itu bukanlah kita kata memang dalam kita kata keadaannya untuk melihat, tapi ia sebagai alat untuk melihat. Kerana ada orang yang kita kata matanya tak melihat tapi hati dia cerah, maka kata ulama ataupun digelar orang sebegini, ada seorang ulama Syekh Mustafa, tak salah saya nama dia di Madinah ataupun di Mesir. Maka mata dia tak nampak, bahasa kita panggil buta, akan tetapi hatinya sangat cerah terang kerana dia melihat dengan pandangan hatinya. Sebab itu kata ulama, golongan yang sebegini kita tak boleh kata buta. Golongan sebegini dipanggil qafif. Maksud dia mereka ini mata tak dapat melihat, tapi mereka melihat dengan hati mereka, dengan mata hati. Kerana yang kita kata berkenal support lah. Baik. Jadi kita kata mata tu adalah alat untuk melihat. Kerana Nabi SAW, walaupun kita kata matanya di hadapan macam kita, tapi nampak di depan dan di belakang serentak. Kerana itu adalah kita kata kelebihan baginda Nabi SAW. Akan tapi kita nak habaq mata tu cuma alat untuk guna. Kan? Adapun orang yang tak ada mata tapi hatinya sangat bersih, maka ia contoh orang yang boleh hafal Quran 30 juzuk. Mata tak nampak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala pimpin dia dengan hatinya yang sangat bersih. Baik, baik. Adapun yang kedua, telinga. Kita kata telinga ni sebagai wasilah, alat untuk dengar. Kan? Jadi ia ada alat sebagai untuk pendengaran. Kerana ghalib kebiasaannya telinga ni adalah alat untuk mendengar. Baik tangan, yakni tangan kita kata yadu. Jadu ni tangan lah kita kata. Tangan ni ada alat untuk merasai. Kerana ghalib kebiasaannya sesuatu benda tu kita boleh rasa melalui tangan kita, sama ada benda tu lembut ke, kerah ke, itu tangan. Jadi panca indera dia kita kata dapat merasailah sentuhan. Hidung ni kita kata alat untuk bau. Kan? Jadi hidung ni merupakan alat untuk kita bau, wasil.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar dia dah? Baik, minta maaf saya paksa masuk melalui telefon kok. Kok dia ada gangguan melalui laptop. Jadi sebab dia suka auto reconnected. Baik. Boleh dengar no? Baik, insya-Allah yang tadi itu kita cerita sedikitlah berkaitan dengan apa yang telah kita sentuh minggu lepas. Jadi Hadi ada nak tambah tak? Berkaitan dengan Pak Cik Indra. Tak apa, kita muzakarah, tak ada masalah. Tak ada kawan, tak ada. Betul ke? Ya, rasa. Baik. Jadi kita masuk sikit bahagian bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sifat-sifat yang wajib pada hak Allah. Jadi kalau kata ada yang muskil, ada nak buat persoalan, jadi nanti boleh buat soalan lah. Kita akan tengok lah untuk kita bagi penjelasan insya-Allah. Kalau tak mampu kita jawab, kita tanya pada orang alim, nanti kita akan jawab minggu hadapan insya-Allah. Diketahui oleh tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang berakal lagi baligh, sama ada lelaki atau perempuan, iaitu terbahagi kepada dua bahagian. Baik. Besok sebelah insya-Allah. Ya. Ada. Baik. Yang pertamanya kita nak kenal akan Allah Subhanahu wa taala ada dua cara. Baik. Yang pertamanya kosong sebelah, pertama mengetahui dengan jalan cara ijmali, yakni cara ringkas. Ijmali itu secara ringkas, iaitu bahawa beriktikad oleh seorang dengan iktikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanannya. Baik. Apa tu makna dia? Yakni bahawa beriktikad, yakni yakin, jazam yang qat'i, yakni iktikad yang putus, yakni dia simpul keyakinan yang sungguh oleh seseorang dengan i'tiqad yang putus. Macam kita cerita, i'tiqad yang putus ni apa? Bukan i'tiqad tu tak kuat sebab putus tak. Tapi i'tiqad tu i'tiqad yang terlalu kuat, yang putus. Sekejap ya, Faizuan terputus lagi. Rasa line kat sana. Kita tunggu sebentar. Minum dulu.
Mike Faizal, Mike. Minta maaf lah, malam ni dia jadi auto reconnected sebab tak tahu sebab ada line ataupun wallahu alam. Baik. Tadi dah dengar sampai mana dia? Ijmali tu dah dengar? Dengan intiqad yang putus tadi. Ijmali. Baik. Jadi secara ringkasannya ijmali yang beriktiqad, yakni jazam sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh oleh seseorang dengan i'tiqad yang putus. Maka i'tiqad yang kuat sungguhlah. Macam kita kata i'tiqad yang putus ni bukanlah maksud dia i'tiqad tu tak kuat. Dia i'tiqad ditarik kalau kuat sampai tali yang tadi tu boleh putus. Maka i'tiqad itulah i'tiqad yang sangat-sangat kuat. Bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ataupun dalam bahasa Arab ni dipanggil sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan, yakni layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni itulah kalau kita mengaji 20 sifat. Adapun orang tanya 20 ke 99? Baik, taib. 99 tu adalah asma ismul azim, ataupun nama-nama Allah yang sangat-sangat agung. Maka itu juga akan, tapi ini adalah metod ataupun kaedah yang telah dibawa oleh ulama kita untuk memudahkan 20 sifat ni, untuk memudahkan kita mengaji dengan dalil-dalil akli dan naqli Al-Quran dan hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita akan masuk ke depan insya-Allah. Baik. Yang kedua, mengetahui dengan jalan cara tafsili. Tafsili ni apa? Yakni tafsili ni kita hurai satu persatu. Tu tafsil. Yakni kita dengan jalan tafsili ni kita bawa, kita hurai satu persatu sifat Allah ni dengan dalil-dalil naqlinya, dalil-dalil pada Qurannya. Yakni itu kita hurai insya-Allah. Baik, iaitu bahawa beriktiqad oleh seseorang dengan i'tiqad yang putus, yakni i'tiqad yang kuat, keyakinan yang sungguh, jazam yang qat'i, dengan dalil aqli dan dalil naqli. Baik, dalil aqli itu dalil berkaitan dengan akal, yakni kita kata metodologi berfikir, nanti kita akan guna benda ni. Dan naqli ni dalil berkaitan dengan naqal, yakni Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkara yang qat'i, perkara yang memang tidak ada lagi keraguan baginya, la raiba fih, kan. Jadi bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat ia dengan 20 sifat. Jadi yang ni kita masuk, wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat yang kita kata sifat kesempurnaan tadi tu, kita nak hurai, yakni 20 sifat. Apa tu sifat dia? Baik, kita baca satu persatu dulu, ambil berkat insya-Allah. Yang pertamanya sifat wujud, artinya ada. Yakni Allah wajib bagi kita i'tiqad bahawa Allah ini wujud, artinya bahawa Allah ini ada. Maka ada dalil Qurannya kata ada. Bahkan akal kita, kalaulah kalau kita kata tak ada kita tak jumpa dalil aqli, dalil naqli, kita tak jumpa dalil ayat Quran berkaitan wujudnya Allah, tapi akal kita kata aku yakni kita kata perkara yang diterima akan akal. Maksudnya bila kata Allah ni wujud, maka wajib Allah ni wujud, aku yakin Allah wujud. Dan apa dalil dah? Wujudnya kita ni, adanya makhluk. Kerana kita ni diciptakan oleh Allah, Khalid. Maka itu dalil akli, dalil akal kita kata aku yakin Allah tu bersifat dengan sifat wujud. Kerana kalaulah Allah tak ada, maka tak ada kita. Itu kita kata dalil akal. Baik. Yang keduanya khidam, artinya sedia. Maknanya Allah ini memang sedia ada, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Baik. Yang ketiganya baqa. Baqa ni artinya kekal. Maknanya Allah ini memang akan kekal, tidak ada binasa. Manusia ni macam kita Khalid, kita ni baharu, makhluk. Makhluk ni macam kita dah hurai. Makhluk ni daripada ada, daripada tiada diadakan, dan kemudiannya akan ditiadakan. Itu
hadis ataupun makhluk, benda yang baharu. Baik, baik. Yang keempat, kita cepat sikit, kita tak mau buang masa. Kita nak masa nak kita nak apa? Berhenti ni lah, kita ambil masa yang singkat je. Tak mau lebih-lebih. Baik. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Yakni menyalahi Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Maksudnya kita kata Allah ni tak sama langsung dengan benda yang baharu ni makhluk. Kalau ada orang kata Allah ni sama makhluk, contoh orang kata Allah ni ada tangan, maka kita kata mustahil. Allah ni tak sama dengan baharu. Kita menolak bahawa Allah ni tak sama dengan perkara yang baharu. Contoh, kita ni benda yang baharu ni kita makan, kita lapar, kita kena makan, maka Allah tak sama dengan kita. Baik, taib. Itu nak bagi mudah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya Allah ini tidak perlu kepada, tidak berhajat kepada sebarang kekuasaan untuk akan kepada Allah. Akan tapi kita ni kita berhajat pada Allah. Kerana kita nak bergerak ni pada dasarnya kita nampak zahirnya memang kita yang gerak tangan. Tapi semua ni dengan kehendak, iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak. Allah ni Allah Taala berdiri, Allah Taala dengan sendirinya, dengan zatnya sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa ataupun satu. Sebab tu dalam Quran kita mengaji wa ilahukum ilahun wahid. Kita kata Allah itu Allah yang Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbilang. Maka kita menolak kalau kata ada orang kata Allah ni ada dua, ada tiga, kita nolak. Kerana Allah itu esa, Allah itu Tuhan yang esa. Baik. Qudrah artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama' artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata. Baik. Kemudian masuk kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah yang berkuasa. Tadi sifat qudrah. Hak ni sifat kaunuhu qadiran, yakni sifat ma'nawiyah. Nanti kita akan ceritalah. 15, kaunuhu muridan. Tadi iradah, sifat ma'ani, sifat iradah, sifat ke-8 iradah. Yakni sifat ma'nawiyah kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah yang berkehendak. Kaunuhu aliman. Tadi sifat ilmu. Yakni sifat kaunuhu aliman. Artinya hal keadaan Allah yang mengetahui. 17. Kaunuhu hayyan. Artinya keadaan yang hidup. Kaunuhu sami'an. Tadi sifat ma'ani. Sembilan kaunuhu basiran, artinya hal keadaan Allah yang maha melihat. 20 mutakalliman, artinya hal keadaannya, yakni hal keadaan Allah yang berkata-kata. Akan tadi sifat ma'ani kalam, ini sifat ma'nawiyah kaunuhu mutakalliman, hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Baik, baik. Jadi apa yang perlu dibuat adalah minta tolong hafal sifat 20 ni. Hafal dulu, tak apa kalau tak boleh nak faham makna bahasa Melayu. Wujud artinya ada pun jadilah. Maksudnya kita tahu wujud artinya ada. Ataupun kita hafal lagu yang Raihan bawa kan, Allah wujud qidam baqa muqalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyun sama' basar.
Baik, jadi minta maaf malam ni dia banyak gangguan lah berkaitan dengan internet ni. Jadi insya-Allah kita berhenti sekat tu dululah. Untuk kita pun tak mau panjang, cuma nak tanya ada tak? Kau ada nak buat persoalan ke apa? Boleh bagi tahu tu. Boleh dengar aku Adina? Dengar. Jelas. Mohon maaf sebab malam ni dia jadi gangguan banyak lah. Allah. Tak apa semua ni kita kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi ada tak? Adi kau nak tambah apa-apa tak ada masalah, boleh tambah. Mungkin tadi penjelasan kurang ataupun terputus. Tak ada. Tambah ya. Tak payah. Walai tu kot. Ada tak? Hobi ke? Saya jelas tuan, saya jelas. Jadi malam ni cuma nak bagi terang tu lah berkaitan dengan hukum wajib pada akal, hukum harus pada akal dan hukum mustahil pada akal. Jadi ada Ustaz Irwan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau kata tak ada apa-apa, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tangguh dulu majlis lah. Kalau ada tak apa-apa nak tambah, tak ada kan? Jadi mohon maaf pada malam ini kerana gangguan kita kata line ni lah. Mungkin kita harap apa yang sampaikan tu jelas. Kalau kata ada sebarang kemusykilan, nanti boleh buat soalan lah. Boleh mesej pada saya, insya-Allah kita cuba bagi pencerahan pada minggu depan insya-Allah. Jadi sebagai khulasah pada malam ini kita mengaji berkaitan dengan dua jalan untuk kita kenal Allah. Yang pertamanya dipanggil jalan ijmali, jalan ringkasan. Yang ini kita tekak bersungguh bahawa Allah ni memiliki sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan bagi Allah. Adapun jalan kedua dipanggil jalan tafsili, yakni jalan dengan kita hurai satu persatu sifat Allah berdasarkan pada dalil naqal, yakni Al-Quran dan aqli, dan dalil akal kita berkaitan dengan 20 sifat bagi wajib pada hak Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada pembahagian sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Yang ini kita akan masuk berkaitan dengan pecahan pada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi kalau kata tak ada apa, saya mohon maaf di atas kekurangan pada malam ini. Kalau ada salah dan silap boleh bagi teguran, insya-Allah sama-sama kita mengaji. Kerana kita dalam proses mengaji, saya pun bukanlah ilmu sangat lambat ni, cuma apa yang kita mengaji dengan tutup guru dulu, kita nak kongsikan muzakarah. Kerana ilmu ni mungkin ilmu yang kurang kita muzakarah. Mungkin pertamanya kalau di masjid ustaz mengajar, mungkin guna pertama kitab yang tak kiralah Faridatul Faraid ke ataupun apa-apa kitab yang mungkin agak tinggi dan ada istilah kita segan, kita takut nak tanya, pandai malu. Jadi yang ni kita ambil sebagai muzakarah lah, kita berkaitan dengan sifat 20 insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum jami'al muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas segala kekurangan insya-Allah.